Selamat pagi sejahtera cikgu. Hari ini kumpulan 13 akan membawa ucapan tentang ekonomi dan pasaran Malaysia untuk masa kini. Rujukan kita dapat dari laporan kerajaan, berita atau video syarikat. Hari kumpulan kita ada So Xin Qi, Angeline Ding Mingyun, Chen Jingshen, Chan Yonghan, Oi Jinghao, Xia Jiaxuan, Yong Ling, Li Bunchai, Isan Lo, dan Ong Tianyi. Salam sejahtera, Cikgu. Nama saya Lai Bun Chai. Sekarang saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Malaysia merupakan sebuah negara masyarakat majmuk yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Melayu, Cina, India, dan etnik lain. Masing-masing mempunyai budaya dan tradisi tersendiri. Kepelbagaian ini dapat dilihat melalui sambutan pelbagai perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, dan Gawai yang menjadi identiti setiap tahun. Perayaan bukan sahaja berfungsi sebagai sambutan budaya, tetapi juga menjadi media interaksi sosial antara kaum melalui aktiviti seperti rumah terbuka dan kunjungan. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, konsep ekonomi perayaan semakin berkembang, di mana aktiviti seperti perbelanjaan, perniagaan, pelancongan, dan jualan makanan meningkat dengan ketara. Pelibatan masyarakat berbagai kaum dalam perayaan turut membantu mengeratkan hubungan sosial serta memperkukuh persatuan dan keharmonian negara. Kajian ini bertujuan menganalisis peranan ekonomi perayaan serta menilai sumbangan sektor korporat dan media dalam mengintegrasikan nilai murni dan etika tradisional ke dalam strategi pemasaran moden. Seterusnya, saya serahkan masa kepada Yonghan. Terima kasih Bun Chai. Saya Chan Yong-han dan saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk analisis hubungan simbiotik antara aktiviti ekonomi dan perpaduan nasional. Mari kita lihat konsep ekonomi perayaan dalam masyarakat majmuk kita. Integrasi budaya di negara kita sebenarnya berlaku secara organik melalui perayaan dan gaya hidup seharian. Melalui eksperimen sosial kita dapat perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina atau Deepavali bukan milik satu etnik sahaja, tetapi merupakan ruang kebersamaan untuk semua. Ekonomi perayaan ini sebenarnya menjalin satu jaringan keselamatan sosial yang tidak kelihatan dalam masyarakat. Interaksi kecil seperti pemberian angpau atau hadiah berjaya melenyapkan stereotip kaum secara senyap-senyap. Perpaduan ini tersembunyi dalam setiap transaksi, rentas etnik dan ucapan perayaan yang ikhlas. Sebagai bukti nyata kepada keharmonian ini, mari kita lihat kes kajian kedai kopi Hua Mui di Johor Bahru yang telah beroperasi sejak tahun 1946. Kedai kopi ini merupakan simbol keharmonian tempatan kerana menarik pelanggan daripada pelbagai kaum dan generasi. Walaupun tiada sejarah rasmi, mereka secara konsisten menggunakan bahan-bahan halal. Jadi semua kaum boleh makan bersama dengan selesa. Ini membuktikan bahawa ruang makan bersama adalah cermin perpaduan nasional yang paling santai, yang memparmerkan kewujudan bersama yang harmoni secara konsisten di Malaysia. Kepercayaan antara kaum di sini menjadi pembangkit kepada aliran peniaga domestik melalui sokongan pengguna pelbagai etnik. Itu sahaja daripada saya. Saya serahkan bahagian seterusnya kepada rakan saya. Nama saya Ang Chen Yu dan saya akan mengucapkan tentang potensi Malaysia menjadi pasaran Muslim antarabangsa. Daripada data Jabatan Perangkat Malaysia, terdapat melebihi 60% rakyat Malaysia adalah beragama Islam. Dengan ini, JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, dapat mencapai 3 maklumat utama, ialah kemudahan proses dalam menyemat status halal sesuatu atau beberapa produk. Selain itu, JAKIM boleh menarik pelancong Muslim antarabangsa untuk sektor
pelancongan dan pemakanan, dan akhirnya JAKIM mengiktiraf sebagai institusi unggul rujukan industri dalam dan luar negara. Dalam slide itu, terdapat banyak berita dan bukti tentang topik ini. Oleh itu, ini merupakan satu peluang emas bagi Malaysia untuk mencapai kemajuan ekonomi. Sekarang saya akan menghantar kepada kumpulan saya. Selamat pagi semua, nama saya Chaja Xuan. Sekarang saya akan menghantarkan sebagai peranan sektor korporat. Ini peranan sektor korporat tu dia ada hantar mesej kepada kita lah. Iaitu mesej utama adalah pengiklanan dan media bukan sekadar aktiviti komersial, tapi cermin yang mencerminkan jiwa masyarakat. Yang contohnya adalah naratif Petronas. Petronas percaya kita semua orang sudah tahu kan yang ini adalah sebuah oil yang negara di Malaysia. Dia akan iklan perayaan. Contohnya tanda perindu Rubber Boy. Yang ni dua macam mana? Dua video lah. Mengangkat nilai universal, ketaatan kepada ibu bapa, penerimaan diri dan warisan jati diri, iaitu mesej yang moral lah. Selain itu, dia akan menghantarkan imbak ekonomi. Kajian menunjukkan 85.71 pengguna bersedia menyokong Petronas selepas menonton iklan yang menyentuh emosi ini. Yang ini iklan akan berfungsi membina kepercayaan pasaran melalui kualiti moral. Bukan itu sahaja, iaitu peranan sektor korporat pun ada satu MyFM macam itu, iaitu inisiatif 988 FM SCG dalam tindakan lah. Dia akan yang ni 988 FM tu dia ada menterjemah prinsip ECG melalui tindakan konkret, melawat rumah jagaan dan kempen derma rambut untuk pesakit kanser. Bukan itu sahaja, dia pun adalah menghubungkan semula memori kolektif. Contohnya, itu rakaman video di kedai bersejarah untuk mengekalkan nilai tradisi dalam dunia moden. Yang mesej lain tu, saya akan post ini mesej kepada kumpulan kawan saya. Perpaduan di Malaysia adalah sebuah naskah yang diteruskan setiap hari oleh setiap lapisan masyarakat. Melampaui aspek materialistik. Itulah syarikat seperti Petronas dan 988 FM menggunakan kehati-hatian perniagaan untuk melindungi asas sosial negara. Iaitu nilai kemanusiaan dan kasih sayang melangkaui transaksi ekonomi sosial semata-mata. Rumus akhir, perpaduan tidak memerlukan pembinaan yang rumit. Ia wujud dalam setiap ucapan ikhlak dan transaksi harian. Kita Malaysia tidak mempunyai pencerita tunggal kerana setiap rakyat adalah pergarangnya. Terima kasih Siana. Nama Wijinga Siana membentangkan hasil pembelajaran dan imbas kajian. Malaysia terdiri daripada masyarakat makmur yang merangkumi kaum Melayu, Cina, India dan Indik lain. Setiap kaum memiliki budaya, agama dan tradisi tersendiri yang dimanfaatkan melalui perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepawali dan Gawai. Aktiviti seperti rumah terbuka dan kunjungan membolehkan masyarakat saling memahami dan berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai budaya. Semua sejahtera semua. Nama saya Angeline Ding Mung Yun.
Saya akan terus membentangkan tentang fenomena ekonomi perayaan dan interaksi sosial. Ekonomi perayaan merujuk kepada peningkatan aktiviti ekonomi semasa musim perayaan. Contohnya, orang ramai akan lebih banyak berbelanja, perniagaan menjadi lebih lancar, pelancongan meningkat dan jualan makanan juga bertambah. Selain itu, masyarakat daripada pelbagai kaum akan turut serta dalam aktiviti ini. Mereka saling berkunjung, membeli belah dan berinteraksi antara satu sama lain, sekaligus menggerakkan hubungan sosial. Aktiviti ini juga membantu mengukur kepaduan dan masyarakat makmur. Namun begitu, kita perlu memastikan semua aktiviti dijalankan dengan mengekalkan nilai tradisi dan etika perayaan. Kesimpulannya, ekonomi perayaan bukan sahaja memajukan ekonomi, malah menggerakkan hubungan dalam masyarakat. Terima kasih Ning Yun. Selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan. Nama saya Cheng Zhen Xian. Sebagai penutup kepada perbincangan tadi, marilah kita lihat kembali ringkasan atau kesimpulan utama bagi bahagian tersebut yang telah dibincangkan. Secara keseluruhannya, keharmonian negara kita bergantung kepada 3 tunjang utama yang saling melengkapi. Pertama, pembangunan ekonomi tidak seharusnya dikerja secara materialistik semata-mata. Kita perlu memastikan aktiviti ekonomi dijalankan secara seimbang dengan penerapan nilai-nilai mulia. Apabila setiap pihak mengamalkan etika yang baik dalam perniagaan dan pekerjaan, secara tidak langsung ia akan menggalakkan suasana yang lebih harmoni dan mengurangkan jurang antara kaum. Seterusnya, aspek sosial juga amat penting. Di Malaysia, sambutan perayaan pelbagai kaum memainkan peranan yang sangat penting dan besar sebagai ejen penyatuan. Melalui penyertaan kita dalam budaya dan perayaan kaum lain, kita dapat menggerakkan hubungan sosial serta membina rasa hormat yang lebih mendalam terhadap pelbagaian yang kita miliki. Akhir sekali, dapat kita simpulkan bahawa integrasi antara aktiviti ekonomi dan persefahaman budaya adalah tunjang utama keharmonian. Apabila kita berjaya menyatukan kemajuan ekonomi dengan pemahaman budaya yang jitu, itulah yang menjadi kekuatan sebenar masyarakat Malaysia untuk terus kekal bersatu padu. Itulah sahaja rumusan untuk bahagian ini. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan menyerahkan kesimpulan topik hari ini kepada ahli kumpulan saya. Terima kasih Zheng Xian. Nama saya Yong Lin dan sekarang saya akan membentangkan kesimpulan kajian ini. Berdasarkan pembentangan tadi, kumpulan kami dapat mengetahui bahawa kemajuan ekonomi dan pasaran Malaysia sentiasa berkait rapat dengan hubungan antara kaum dan kestabilan negara dengan secara mendalam. Selain itu, Malaysia mempunyai pasaran yang unik kerana masyarakat majmuknya memupuk semangat inklusiviti yang kukuh. Oleh itu, pihak kerajaan dan sektor korporat patut mempergunakan keunggulan ini dengan bijak supaya kedudukan pelaburan antara bangsa Malaysia dapat ditingkatkan. Dan ekonomi yang teguh bermula dari hati yang bersatu. Semua rakyat tidak mengira kaum mestilah sentiasa saling menghormati dan menyokong aktiviti ekonomi merentas etnik untuk membina struktur ekonomi yang mampat. Kerana ini merupakan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia dan juga kata pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Akhir sekali, skrip itu merupakan rujukan yang digunakan oleh kumpulan kami dalam menyiapkan tugasan ini. Inilah sahaja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.